Assalamualaikum. Hari ini kita akan menceritakan tentang pelaburan bersama saya pada hari ini. Seorang yang mahir dalam bidang pelaburan daripada Universiti Malaya, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran. Bersama saya Dr. Muhammad Asri. Jadi saya persilakan Dr. Muhammad Asri untuk memperkenalkan diri dan bercerita sikit tentang background Dr. Silakan. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Izzah. Saya Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali daripada Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran di Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik. Dalam masa yang sama saya juga fellow penyelidik di Majlis Profesor Negara. Itu sebuah ringkas berkenaan dengan diri saya. Okey, terima kasih Doktor. Jadi kita terus kepada soalan pelaburan. Menurut Doktor lah, apa yang Doktor rasakan tentang rakyat Malaysia? Adakah rakyat Malaysia ni jelas mengenai konteks pelaburan pasaran saham? Baik, pelaburan saham ni kalau kita lihat dia bukan perkara baru. Dia telah lama dan dia juga sebahagian daripada cara bagaimana masyarakat kita membeli aset menerusi kita panggil pelaburan berbentuk portfolio, menerusi saham-saham yang disenaraikan di dalam dua port yang kita ada, iaitu di papan utama dan papan kedua. Bercakap berkenaan dengan pengetahuan masyarakat dalam pelaburan yang berbentuk portfolio ini, saya rasa ramai yang mengetahui tentang kewujudan pasaran saham ini. Cuma operasinya barangkali tidak ramai diketahui. Sebab dia melibatkan pembelanjaan yang besar, yang memerlukan penelitian dan juga ada apa yang disebut sebagai agent ataupun remiser. Untuk sebahagian masyarakat yang telah lama berminat dalam mengumpul aset untuk pelaburan portfolio ini, sememangnya dua papan utama yang kita ada ini merupakan satu platform yang sangat baik untuk mereka dalam menambah aset mereka. Dan saya fikir mungkinlah kalau kita tengok dalam konteks etnik, masyarakat Melayu agak ketinggalan berbanding dengan masyarakat lain. Sebab itu kita ada kajian dengan pencapaian dasar ekonomi baru misalnya, yang mana equity yang diukur itu salah satu bentuknya ialah berkenaan dengan pemilikan aset-aset ini. Dan statistik menunjukkan memang pelaburan masyarakat Melayu dalam aset ini dilakukan oleh institusi banyaknya, seperti tabung haji, WSP dan sebagainya. Dalam konteks individu dia agak kecil jumlahnya. Sebab itu bila kita ukur equity selepas daripada tahun 1971 DEB dilaksanakan, kemudian tarikh akhir DEB 1990 sehingga sekarang DEB itu tidak ditamatkan. Sebab salah satunya ialah kita lihat soal equity ini, masyarakat Bumi Putra khususnya, kalau kita ukur dari segi pemilikan equity aset, seperti pemilikan saham dan sebagainya, dia masih jauh ke belakang. Masih di bawah matlamat dasar ekonomi baru, iaitu 30% pemilikan equity. Okey, betul. Seperti yang Doktor katakan tadi, masyarakat Melayu masih kurang dalam bidang pelaburan saham ni. Jadi kenapa Doktor rasa mereka ni takut untuk mencuburi saham ataupun untuk melabur? Pada saya, masyarakat Melayu terlibat dalam kegiatan mengumpul aset ni, cuma kurang dalam konteks pelaburan bentuk portfolio ini. Dia lebih senang memiliki aset dalam konteks tanah ataupun properti, memegang sijil-sijil yang ditawarkan oleh misal kata macam skim BSN, ASB, simpanan dalam tabung haji, ataupun sekarang ni kita ada SSPN.
Pelaburan-pelaburan berbentuk sijil ini dia dijamin oleh kerajaan, misalnya kata ASB, ASN ini. Jadi resikonya tidak tinggi. Sedangkan pelaburan dalam bentuk portfolio investment ni, pelaburannya tinggi dan dia terdedah pada risiko yang besar berbanding dengan saham-saham yang ditawarkan oleh agensi kerajaan itu tadi. Jadi ini mungkin sebabnya tidak ramai masyarakat Melayu yang berani mengambil risiko meletakkan simpanan mereka dengan membeli aset-aset dalam portfolio investment ini. Dan kita tengok juga pengalaman misalnya kata di tahun krisis kewangan tahun 1997-98 yang lalu, di mana faktor luaran menyebabkan kita tidak ada kawalan terhadap naik turun saham yang begitu besar pada waktu itu, hingga menyebabkan indeks BSKL jatuh ke paras bawah 500 dalam satu hari. Jadi faktor di luar kawalan seumpama ini yang mereka lihat ada risiko yang tinggi dalam pelaburan portfolio ini. Tetapi dalam realitinya pelaburan portfolio ini, kalau kita tidak kesuntukan wang, kita biarkan dia di situ untuk jangka masa yang lama dan keadaan ekonomi kita baik dan sebagainya, dia adalah menguntungkan. Kecuali kita jual dia waktu pasaran saham tu merudum. Jadi itu salah satu faktornya selain pada risiko naik turun dan sebagainya itu. Pelabur ni perlu juga meneliti atau melihat perkembangan semasa berkenaan dengan status pelaburan mereka tu. Kalau dalam bentuk sijil pelaburan yang dijamin oleh kerajaan tadi, mereka tak perlu perhatikan apa-apa sebab biasanya macam tabung haji atau SP, KOSP semua ni, setiap tahun kerajaan dengan agensi mereka meletakkan pelaburan dalam aset tertentu yang biasanya kita menerima pulangan yang agak, kalau tak tambah pun agak konsisten lah setiap tahun. Jadi mereka tidak perlu risau. Itu sebabnya bentuk pelaburan dalam skim yang ditawarkan oleh kerajaan itu tadi pada orang Melayu lebih menarik lah, sebab dia tidak mengundang risiko yang naik turun yang tinggi seperti mana yang berlaku yang kita saksikan di pasaran saham. Tapi dalam masa yang sama kita juga perlu ingat dia perniagaan macam pasaran saham ini, di belakangnya ialah entiti perniagaan atau syarikat yang besar. Kalau mereka mendapat kontrak, mendapat projek dan sebagainya, saham mereka akan meningkat dan pulangan daripada bentuk pelaburan seperti ini lebih tinggi daripada pelaburan-pelaburan yang dijamin oleh agensi kerajaan dalam bentuk sijil tadi. So itu kebaikan dan keburukan secara ringkas dalam pelaburan berbentuk portfolio. Jadi kita lihat sekarang masih ramai yang belum mula melabur. Pendapat doktor, apa yang paling penting untuk mereka tahu sebelum mereka memulakan pelaburan? Baik, untuk terlibat dengan pelaburan ini, perkara yang penting sekali ialah tabungan kita lah. Bagi pelabur yang bijak, sekiranya mereka ada tabungan, mereka akan segmentkan apa jenis pelaburan yang mereka nak masuk itu, dan mengikut risiko dan pulangan. Kriteria itu mesti ada bagi seorang pelabur yang berhemah, kita kata. Dan di Malaysia ni kita ada banyak jenis pelaburan seperti saya sebutkan tadi, yang dijamin oleh kerajaan mesti sijil, ASN, ESB, SSPN dan sebagainya, pulangan tetap, dan pelaburan bentuk portfolio ini yang menjamin pulangan yang tinggi. Dalam masa sama ada juga risiko yang perlu diperhatikan. Jadi bagi seorang pelabur yang berhemah dan normal, biasanya dia akan segmentkan pelaburan dia. Misal kata untuk yang beri pendapatan tetap ini, mungkin 60% asetnya diletak di situ. Kalau dia ada lagi tabungan 40% masih ada, dan dia nak mencipta keuntungan yang lebih tinggi, dalam masa sama sedia mengambil risiko, mungkin 40% daripada tabungan itu diletakkan kepada pelaburan bentuk portfolio ini.
daripada dia menyimpan je duit tu yang tidak mendatangkan pulangan apa-apa. Jadi secara ringkasnya ada portion 30 atau 40% daripada tabungan itu mungkin boleh diletakkan dalam bentuk portfolio investment ini. Selain daripada CJ dan juga insurans bahkan. So secara umumnya kita ada 3 bentuk pelaburan, iaitu insurans, CJ-CJ yang dijamin oleh kerajaan dan juga bank-bank yang milik JLC di Bank Rakyat, Bank Simpanan Nasional. Dia menawarkan CJ dia selain pada ASN, ASB, tabung haji dan sebagainya. Dan kemudiannya yang ini saya cakap adalah konteks pelabur individu, pelaburan portfolio yang ditawarkan oleh perusahaan saham kita. Itu biasanya pattern ataupun corak keputusan yang dilakukan oleh individu kalau dia nak melabur, itu peluang. Dia berbeza dengan syarikat ataupun entiti perniagaan yang besar. Sebab syarikat lebih berminat untuk mendapat keuntungan yang tinggi, dan CJ-CJ ini mereka tidak diberi tempat oleh kerajaan. Jadi bagi syarikat yang nak mendapatkan keuntungan besar, pasaran saham itu adalah satu platform yang utama pada mereka, selain daripada aktiviti pengumpulan aset yang lain. Okay. Banyaklah sebenarnya perkongsian daripada doktor. Jadi mungkin akhir daripada doktor, nasihat kepada golongan muda mengenai pelaburan sendiri. Baik, golongan muda pada hari ini saya fikir berdepan dengan banyak cabaran pada masa akan datang berikutan dengan COVID yang berlaku pada hari ini. Satu benda jelas kita lihat ialah mereka kehilangan peluang untuk meningkatkan skill, sebab segalanya dilakukan secara online. Dia berbeza dengan pembelajaran berdepan. Dan ada satu kajian di UK menunjukkan generasi akan datang kerugian beratus bilion pendapatan mereka kerana selama beberapa tahun ni, kita dah hampir masuk 16 bulan dah, capai 2 tahun dah, aktiviti pembelajaran dan peningkatan skill ini tidak berlaku. Jadi pendapatan mereka pada masa akan datang mungkin terjejah berikutan dengan perkembangan yang berlaku. Namun begitu, pakar-pakar ekonomi melihat pertumbuhan ekonomi akan berlaku dengan lebih rancak selepas krisis ini, dan kita telah pun lihat beberapa pasaran saham meningkat naik seperti Nikkei. Indeks Nikkei menunjukkan peningkatan yang pada saya agak luar biasa berbanding dengan period sebelum COVID. Kalau di period sebelum COVID ni kita perhatikan indeks Nikkei ni dalam 24,000, 25,000. Sekarang terakhir saya lihat beberapa minggu ni dia pecah sampai 28,000 mata. Ini menunjukkan permintaan pada pasaran dunia tinggi dalam beberapa sektor tertentu, dan negara kita ni pun ada syarikat yang mendapat keuntungan seperti yang membuat glove, industri yang berkaitan dengan PPE yang digunakan oleh sektor kesihatan. Dan itu gambaran seberingkas bagaimana bukan semuanya berita buruk lah 2-3 tahun akan datang atau selepas COVID. Jadi bagaimana golongan muda nak posisikan diri mereka dalam senario seumpama itu dalam konteks pelaburan. Pada saya, sekiranya mereka mempunyai aset, ini masih cukup baik untuk mereka mengkaji saham-saham yang berpotensi di bursa saham kita. Dan saham ini jangan kita ingat setahun 2 tahun lah kita nak keluarkan. Kalau boleh jangka panjang lah kita kata untuk pelaburan portfolio. Mereka boleh membuat penelitian, mengkaji saham-saham tertentu yang dijangka mempunyai potensi besar untuk meningkat pada masa akan datang, berikutan dengan permintaan dunia yang tinggi dalam sektor-sektor tertentu. Dan pada saya katakan ini masih sesuai sebab dia saham-saham kita tu dia masih agak rendah. Kalau kita tengok indeks di bursa saham kita, dia masih lagi di paras 1,500. 1,500 ni dia tidak ada banyak beza dengan sebelum COVID. Jadi dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan dua perkara. Yang pertama,
COVID ini dengan orang tidak boleh bekerja setengahnya dalam sektor tertentu, ada beberapa sektor seperti pelancongan khususnya dan perhotelan, dia mengalami penurunan pendapatan. Tetapi ada beberapa sektor tertentu, misalnya seperti dalam yang terlibat dalam pembekalan alat-alat kesihatan, seperti glove dan sebagainya, dia mencanak naik. Bahkan dalam first quarter tahun ini, syarikat Top Glove misalnya mengumumkan mereka mencatat keuntungan hampir 2 bilion ringgit. Jadi ada saham-saham yang jatuh dan ada saham-saham yang naik. Jadi ia mengimbangkan pasaran saham indeks di pasaran saham kita itu, yang menyebabkan keadaan ekonomi kita tidak nampak tenang. Kalaupun kita tahu di peringkat golongan yang kemahirannya rendah, mereka diberhentikan kerja sebagainya, itu ramai yang tak ada cukup bekalan makanan dan sebagainya, itu memang tak nafikan ada. Tetapi dalam konteks the foundation of economy, institusi ekonomi yang kita ada itu, dia tidak banyak terjejas. Dan itu dicerminkan oleh indeks di pasaran saham kita. Sebab kalau sektor-sektor besar yang menyumbang kepada syarikat utama di negara kita ni mengalami kerugian, saham-sahamnya pasti akan jatuh dan dalam masa yang sama akan direflect oleh kejatuhan indeks di pasaran saham itu sendiri. Tapi kita tidak nampak perkara itu berlaku kerana dia diimbangi oleh saya kata tadi oleh beberapa sektor yang lain. Jadi dalam konteks itu saya kata tadi, masa yang sesuai untuk generasi muda yang mempunyai tabungan yang besar untuk terlibat dengan pelaburan berbentuk portfolio ini, tapi dengan kajian yang agak dan analisis yang agak mendalam, supaya dia tidak terlibat dengan sektor yang mungkin rendah permintaannya selepas pandemik ini berlaku. It's the right time lah. Sebab kalau wise man dalam bidang pelaburan ni macam dia kata pelabur yang bijak ni biasanya dalam bila orang jual dia beli, bila orang beli orangnya ada jual. So dalam situasi sekarang ni saya tengok ramai yang mungkin jual aset dan sebagainya kerana mereka nak menghidupkan kembali sektor perniagaan mereka selepas COVID ni. Saya kata dia mencairkan aset, bila dia cairkan aset, sudah pasti harga dia rendah dan masa tu pelabur yang bijak boleh membeli saham-saham itu tadi. Dengan sedikit konklusi daripada Dr. Asri tadi, it's the right time untuk para muda, para golongan muda memulakan pelaburan pada masa kini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Asri dan sudi bersama kami pada hari ini dan berkongsi banyak ilmu mengenai ekonomi dan pelaburan. Terima kasih Dr. Terima kasih.